الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dikasihi al-fadil Ustaz Arun, Ustaz Asbi, sahabat-sahabat, tetamu Allah Ta'ala sekalian ni, kita rafakkan syukur pada Allah Ta'ala. Pertemuan pagi hari ini kita masih lagi diberikan keupayaan dan juga kehendak untuk kita berkumpul di sini. Sebahagian daripada usaha kita ini adalah menerusi apa yang disebut sebagai hidayah Allah Ta'ala. Hidayah ni sebagaimana kita sedia maklum, ada hidayah yang datang daripada usaha dan ikhtiar kita sendiri, disebut sebagai hidayatul kasbi, hidayatul ilmi, hidayah yang berasal daripada usaha dan ikhtiar kita sendiri, sehingga akhirnya kita menggerakkan keupayaan yang ada pada kita untuk kita sampai ke tempat-tempat perbincangan ilmu sebagaimana yang ada sekarang ini. Manakala pada sahabat-sahabat yang menjadi penganjur kepada majlis-majlis ilmu sebegini, maka besarlah dari sudut pahala tuan-tuan ni, fadilat ni, sebagaimana kita sedia maklumlah, orang yang menjadi sebab kepada kebaikan ini pahalanya cukup besar. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan kusabiha ila yaumil qiyamah. Orang yang menjadi penyebab kepada sunnah yang baik ini, maka pahalanya akan terus menerus mengalir sehinggalah ke hari akhirat, selagi mana sunnah itu diteruskan tanpa berkurang sedikit pun. Kita sama-sama niatkan lillahi ta'ala apa yang kita lakukan ini, dan kita jaga juga apa yang disebut sebagai adab-adab ketika kita berada di tempat-tempat baik sebegini. Saya tak pasti kita bincang tak lagi tuan-tuan tentang hikmah. Ada tak kita bincang pasal hikmah? Kita sebut sikit lah ni sebagai satu bentuk ulang kaji. Kita nak usahakan cari ilmu. Ilmu adalah asas kepada agama kita. Ibadah kita diterima dengan ilmu yang benar, dan juga daripada ilmu itulah datang kefahaman kita pada amalan, niat yang benar, ikhlas yang benar. Jadi ilmu tu terlalu penting. Maka kita sedia maklum bahawa sifat mencari ilmu ni sehingga kan digazetkan sebagai fisabilillah. Anak-anak kita yang belajar, maka diperuntukkan zakat untuk mereka, anak-anak kita. Walaupun kita ni takdir Allah Sultan Brunei, katakan Ustaz ni, anak Sultan Brunei pun layak dapat zakat atas nama fisabilillah. Bukan atas dasar dia ni anak Sultan Brunei maka tak sah terima zakat, tidak. Tapi atas batang tubuh dia tu berada pada fisabilillah. Itu nak cerita mulianya ilmu. Sehingga kan kita duk bincang dulu bagaimana binatang buruan yang dibunuh, diterkam oleh anjing buruan. Okay? Binatang yang diterkam oleh anjing pemburu. Apa hukum binatang tu tuan-tuan? Pelanduk yang mampus. Tak sempat kita sembelih, tengok-tengok dah mampu dulu. Apa hukum tuan-tuan? Apabila dia diterkam oleh anjing pemburu, boleh makan tak? Hukumnya boleh. Dalam fiqh mazhab dibenarkan makan tuan-tuan. Walaupun kita tak sempat nak sembelih binatang tu. Hayatun mustaqirah, tak sempat. Dengan syarat anjing tu anjing yang dilatih untuk memburu. Okay? Dan dengan syarat ketika tuan dia nak lepaskan anjing tu masuk semak, terkam mangsa, maka tuan dia mesti niatkan lillahi ta'ala, niatkan sembelih. Dan dengan syarat juga ketika binatang yang dibunuh tadi dibawa ataupun kita pergi dekat, tidak ada keraguan bahawa
yang membunuh binatang tu adalah anjing yang dilatih. Boleh faham tuan-tuan ni? Tapi kalau ada keraguan tak boleh lah. Ibarat kata tengah-tengah kita nak ambil ketika nak ambil pelanduk tu, tiba-tiba ada anjing-anjing lain pula bersama dengan anjing pemburuan kita. Maka ketika itu berlaku, kita kata keraguan lah. Keraguan anjing mana yang sebenarnya yang membunuh pelanduk tadi. Maka bila ada keraguan, tak sah lah kita makan daging pelanduk. Kecuali katakanlah guna kaedah saintifik sekarang ni, kaedah moden. Pelanduk tu kita buat ujian DNA katakan. Bawa masuk ke makmal nak menentukan betul ke tidak anjing pemburuan kita ni yang bunuh dia. Maka bila diuji dengan kaedah DNA tadi, sah bahawa anjing kita yang bunuh, bukan anjing-anjing liar yang lain. Maka hukumnya kembali benar, boleh tuan-tuan. Itu nak cerita tentang hukum binatang yang dibunuh oleh anjing terlatih. Anjing yang diajar dengan ilmu, mengenal musuh, mengenal mangsa, kemudian membunuh mangsa tadi. Boleh faham tuan-tuan Okay. Yang kedua, kita buat analogi tuan-tuan. Yang kedua, bila kita nak beli ayam di pasar raya, Tesco katakan, ayam yang sudah disembelih lah tuan-tuan. Tengok-tengok dia tulis signage kat atas tu non halal. Kenapa non halal? Faham kita ayam tu tidak disembelih ikut cara Islam. Barangkali penyembelihnya adalah bukan Islam. Okey, barangkali ayam mampus kot. Dikutip mana-mana dijual kan. Jadi orang Islam ni haram lah makan. Tapi kita ambil kebarangkalian penyembelihnya adalah bukan Islam. Okey tuan-tuan. Kenapa kita bawa dua perbandingan ni? Saya nak tunjukkan tuan-tuan, kita nak bincang bagaimana mulianya kedudukan ilmu. Boleh faham tuan-tuan? Mulianya kedudukan ilmu ni sekira-kira hasil tangkapan anjing yang dilatih halal, sah makan dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita ni, berbanding dengan ayam yang disembelih oleh manusia tetapi bukan Islam. Boleh faham tuan-tuan? Mulia dari sudut ilmu. Ini anjing, ini manusia. Patutnya anjing ni haram lah makan tuan-tuan, dia binatang satu, yang keduanya mughallazah lagi. Tapi kat sini kita boleh faham tentang kedudukan ilmu. Walaupun dia binatang, walaupun tahapnya anjing mughallazah, tapi apabila dia dapat ilmu yang benar, kemudian dia ikut ilmu yang benar, dia tak gelincir, dia tak menyongsang, dia tidak modify ilmu tu tuan-tuan, dia betul-betul ikut ajaran apa yang diarahkan oleh Tuhan dia, maka hukumnya jadi halal tuan-tuan. Dalam konteks binatang pemburuan tadi tuan-tuan. Pada masa yang sama, manusia, walaupun dia manusia, dia bukan najis, dia bukan haiwan tuan-tuan. Dalam Quran kata orang musyrikin tu najis, tapi maksud najis di situ adalah akidah tuan-tuan. Ini luaran dia tak najis, kita bersalam dengan mereka pun tak kena samak. Tapi dalam keadaan mereka ni manusia yang dihormati, dia tak najis, hasil sembelihan mereka tidak boleh dimakan. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka tak ikut ilmu yang benar. Sedangkan kita semua maklum, ilmu ataupun kebenaran ini dilihat, terserlah, nampak di mana-mana. Selagi mana orang tu mata tidak buta, telinga tak pekak, jantung dia masih berereksi, masih waras. Selagi mana tiga benda ni ada tuan-tuan, bagi selagi itu orang ni akan sentiasa terdedah dengan bukti-bukti kebenaran pada setiap saat, minit, jam dan seterusnya. Tapi malangnya ada jenis manusia yang kebenaran itu nampak, datang, bertalu-talu bersila ganti, tapi dia buat dek je tuan-tuan. Dia buat bolayan je. Lagi dahsyat apabila dia memilih kesesatan yang sama sekali bercanggah dengan laluan kebenaran tadi. Jadi itu sebab kenapa dia punya hasil air tangan orang ni tidak sah dari sudut agama. Boleh faham tuan-tuan? Kita angkat sikit kes ni untuk kita mengambil faham dan pengajaran terhadap kelebihan ilmu. Jadi ilmu ni apa tuan-tuan? Ilmu adalah kebenaran. Dia adalah aktualitas. Dia adalah fakta. Ma'rifatul ma'lum kama huwa kana. Kita tahu satu benda sebagaimana hakikat benda tu yang sebenar. Dan kalau kita belajar bab ilmu epistemologi Islam tuan-tuan, ilmu ni dia
kita sebut tadi kebenaran. Tapi kebenaran tu ada dua bentuk. Ada kebenaran yang bersifat sementara. Dulu dia pernah benar, sekarang dah tak benar. Dan yang keduanya kebenaran yang bersifat mutlak, absolute, tuan-tuan. Jadi yang bersifat sementara ni adalah kebenaran yang berasaskan kepada ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu keduniaan. Kenapa, tuan-tuan? Kerana ilmu keduniaan ini dia dianggap benar pada satu-satu fakta apabila kajian menjurus ke arah itu. Apabila penemuan menunjukkan fakta begitu. Tapi bila kajian lain dilakukan, bila penerokaan lain menjumpai fakta lain, maka fakta yang awal dulu dia sudah tidak benar lagi. Boleh faham, tuan-tuan? Itu kebenaran yang bersifat sementara. Contoh, alam semesta ini berasal daripada keadaan asal sebagaimana dia ada. Jadi teori the steady state, kalau ikut perbahasan saintifik dari sudut asal usul penciptaan alam semesta. Jadi sebelum penerokaan ke angkasa lepas, sebelum teknologi manusia berkembang, maka manusia menerima fakta bahawa alam semesta ini ada sebagaimana ada. Ada dulu dengan ada sekarang tak ada beza apa-apa. Itu disebut sebagai teori the steady state. Maka itu dianggap sebagai ilmu fakta. Tapi bila sahaja penerokaan sampai keluar angkasa lepas, pada abad yang ke-20 sampai ISS pun dibina, tuan-tuan, di luar angkasa lepas, maka ketika itu manusia menemui fakta baru. Apa dia fakta baru? Antaranya bumi ini berasal daripada teori the Big Bang, letupan besar, tuan-tuan. Kajian-kajian menjurus ke arah itu, maka ini menjadi ilmu baru. Ilmu dulu sudah tidak valid lagi. Boleh faham, tuan-tuan? Itu tentang sifat kebenaran yang berubah-ubah sementara, merujuk kepada kebenaran ilmu keduniaan. Adapun kebenaran atas nama Islam, yang tu tidak berubah. Dulu, kini dan selamanya. Islam mengajar selepas mati ada barzakh. Selepas barzakh ada kehidupan mahsyar. Maka fakta itu tidak pernah dirubah-rubah. Boleh faham, tuan-tuan? Dan kebenaran fakta itu dibuktikan menerusi akal, menerusi nakal. Wahyu Allah Ta'ala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut akal, bagaimana manusia ni tidak terhenti dengan kehidupan dunia. Kalaulah dunia ni tak ada akhirat, kalau dunia ni tidak ada pembalasan, maka manusia akan rasa tak puas hati, akan rasa mereka dianiaya, akan rasa kehidupan ini tidak bersifat kemuncak. Pasal apa yang mereka nak tak dapat, apa yang mereka dapat hilang. Ini berlaku dalam kehidupan dunia. Maka mereka nakkan satu sifat kehidupan yang sifatnya adalah kemuncak. Itulah dia hari akhirat. Maka benarnya ilmu dari sudut agama ini benar pada akal, apatah lagi nakal lah, wahyu-wahyu Allah Ta'ala. Jadi itu ilmu, tuan-tuan. Sebelum ilmu ada informasi. Rasanya macam pernah kita sebut informasi. Informasi ini pemberitaan. Hak ni hak paling banyak kita dapat, tuan-tuan. Paling banyak. Kita bangun-bangun je, bila kita bercakap, bila kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita akan dapat informasi. Maklumat. Maka apa sifat maklumat? Sifat maklumat ialah ma yuhtamalu ala as-sidqi wal kadhib. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jadi hak bahayanya apabila maklumat tu salah. Fake news orang kata, okey. Apa jadi, tuan-tuan, kalau maklumat tu salah, maka kita akan hidup dalam lingkungan ilusi. Orang kata khayalan. Tidak real. Sebab maklumat yang ada pada diri kita, yang menjadi asas dan prinsip kepada kehidupan kita, latar belakang dan jati diri kita, itu adalah maklumat-maklumat yang tidak bersifat absah, yang tidak diabsahkan oleh kebenaran. Boleh faham, tuan-tuan? Akhirnya itu yang jadi serabut. Pada kepala jadi serabut, tuan-tuan. Kehidupan jadi tidak terurus. Sebab antara ilmu dengan info, banyaknya info yang dia pegang berbanding dengan ilmu. Boleh faham, tuan-tuan? Jadi manusia-manusia info adalah manusia-manusia yang payah nak tenang dalam hidup, payah nak tepat dalam tindakan. Sebab informasi itu barangkali benar, barangkali salah. Boleh faham, tuan-tuan? Okay, yang ketiga, yang ni yang kita nak, tuan-tuan. Yang ketiga, kita nak sangat selain daripada ilmu lah. Ilmu tadi, dia membina asas keyakinan.
Tapi keyakinan yang paling bawah disebut sebagai ilmu yakin. Keyakinan kita, iman kita kepada Allah asasnya mesti dibina daripada ilmu yang benar. Tapi perlu diangkat naik tinggi. Perlu dipertingkatkan. Pergi kepada ainul yakin, pergi kepada hakul yakin. Cuma bab hakul yakin ni tuan-tuan ni dia payah sikit. Hakul yakin ni kebanyakan keadaan tunggu mati dulu baru yakin. Itu hakul yakin. Payah sikit tuan-tuan. Tengok depan mata, rasa pada tubuh badan, baru Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu payah sikit. Kalau pergi kepada hakul yakin, jangan sampai kita menunggu tahap hakul yakin tuan-tuan. Jangan sampai ke tahap itu. Paling tidak ilmu yakin, paling lagi baik ainul yakin. Antara laluan atau ikhtiar kita nak angkat keyakinan tauhid, iman, akidah kita ni menjadi mantap, kuat, ialah pada tahap ilmu yakin, lagi baik hak ainul yakin. Bagaimana? Antaranya tuan-tuan, agama suruh kita berjalan. Tadi ustaz pergi ke Jawa Timur. Bila berjalan ni tuan-tuan, dia banyak dia punya apa? Ainul yakin kat situ. Terutama sekali urusan haji dan umrah di Mekah. Kita dah baca wa azzim fil nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhami ya'tina min kulli fajin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Antara tujuan dan manfaat pada haji dan umrah ni tuan-tuan untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum. Supaya orang-orang yang sampai ke sana menjadi saksi mata kepala terhadap perkara-perkara yang boleh memberi manfaat besar pada mereka. Apa yang memberi manfaat pada mereka? Urusan iman tuan-tuan. Nampak depan mata binaan Kaabah. Selama ini dia dengar, selama ini dia baca. Sekarang nampak depan mata tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Bukti-bukti keimanan. Tempat kelahiran Nabi, kubur Nabi, tak macam-macam lah tuan-tuan. Kawan-kawan yang berada di sana dia faham lah. Itu peringkat ainul yakin yang dibina oleh agama menerusi ibadah dan juga menerusi perjalanan kita. Afalam yasiru fil ardi, kenapa mereka tidak berjalan di muka bumi ini sehingga wa takuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Ketika berjalan, jantung mesti berereksi, jantung mesti berfungsi. Jangan diamkan jantung. Apa maksud jantung? Maknanya gunakan untuk berfikir. Jantung tu kita faham hati lah kan. Hati tu jangan mati. Tengok apa yang berlaku di persekitaran dari sudut pengajaran dunia dan akhirat kita tuan-tuan. Dan mata memandang, telinga mendengar bukti-bukti kebesaran Allah. Okay. Yang ketiga yang saya nak angkat pada pagi hari ini tuan-tuan, lagi tinggi daripada ilmu, iaitulah hikmah. Hikmah. Apa dia hikmah tuan-tuan? Kita biasa anak-anak kita minta, okay, cari hikmah peristiwa haji. Apa hikmah solat? Apa hikmah puasa? Itu hikmah-hikmah. Apa maksud hikmah tuan-tuan? Hikmah ni suatu yang tersembunyi, yang menjadi antara tujuan utama. Ahli ulama kita antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dia terjemahkan hikmah ni sebagai al-isabatu fil fi'li wal qawli. Perkataan yang tepat, perbuatan yang tepat. Itu hikmah. Bila orang tak ada hikmah, dia bercakap, percakapan dia tepat tuan-tuan. Dia tak perlu habis masa panjang. Hanya beberapa patah perkataan, tapi sampai. Padu orang kata, padu. Kemudian tindakan pun begitu. Kalau dia buat satu-satu tindakan, kita kata sentuhan dia menjadi. Sentuhan dia menjadi. Itu orang panggil hikmah, al-isabah. Al-isabah. Ada sebahagian lagi tafsirkan hikmah ni sebagai al-qawlu ma yanbaghi fi ma yanbaghi ala wajhi ma yanbaghi. Perkataan yang sepatutnya pada tempat yang sepatutnya dan pada rupa yang sepatutnya. Jadi hikmah ni macam mana kita nak dapat tuan-tuan? Yang ni tuan-tuan tak boleh kita cari di dewan-dewan kuliah. Tak boleh cari. Pasal dia adalah anugerah Allah. Boleh faham tuan-tuan? Dia adalah anugerah Allah. Buat apa ni? Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dialah Allah yang memberikan hikmah kepada siapa yang dia nak, siapa yang dia pilih.
Dan siapa yang mendapat hikmah, dia dapat kebaikan yang banyak. Jadi hikmah ni adalah anugerah Allah. Cuma macam mana tuan-tuan kita faham, macam mana Allah ni sayang pada seorang, dia terima pada seorang sehingga dia memberikan hikmah sebagai sebahagian daripada anugerah dia, tuan-tuan. Macam mana nak dapatkan kesayangan, kecintaan Allah? Maka di situ biasa kita bincang bab ni, tuan-tuan. Bagaimana nak memperolehi kecintaan Allah? Bagaimana, tuan-tuan? Antaranya dengan amalan sunat, nawafilul ibadah. Wajib? Wajib tak usah bincang dah, memang wajib. Ini kan pula bincang sunat, wajib tinggal. Bukan, wajib itu perkara wajib lah, tuan-tuan. Tak payah bincang dah lah, hak wajibnya kita faham dah. Tambah pula pada sunat. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtu. Hadis sahih kan? Hadis qudsi, bahawa hamba-Ku ni sentiasa mendekati aku. Sentiasa mendekati aku dengan ibadah sunat. Maknanya semakin ditambah, semakin mantap, semakin banyak, makin semakin dengan Allah Ta'ala. Hatta ahbabtu, sehingga aku sayang kat dia. Bila aku sayang kat dia, aku jadi pandangan mata yang dia memandang. Aku menjadi pendengaran telinga yang dia mendengar, tuan-tuan. Aku menjadi gerakan tangan yang dia menampak. Maknanya, bila kita menjadi kesayangan Allah, kita akan bertindak sebagaimana keredaan Allah Ta'ala. Maka di situlah datangnya kita kata apa? Anugerah hikmah kepada orang-orang dan yang disayangi Allah. Maka saya melihat, tuan-tuan, dalam konteks kita mencari ilmu, comel kalau kita jaga apa yang disebut sebagai adab-adab dia. Iaitulah niat, kita selalu peridukkan. Jaga niat, letakkan benar pada niat, letakkan ikhlas pada niat. Kemudian ada adab yang kita pelihara, itu juga satu daripada usaha dan ikhtiar kita untuk mendapat kesayangan, kecintaan Allah, sehingga kan mendapat limpahan rahmat pemberian Allah, antaranya hikmah. Boleh faham, tuan-tuan ni? Saya terasa sangat nak sebut benda ni, tuan-tuan, supaya kita sentiasa hidupkan perkara ni. Sebab kita sudah berada pada track dia, pada landasan dia. Kita dah buat kerja kita, dah mujahadah, tuan-tuan. Mujahadah dengan ilmu, mujahadah dengan ibadah. Cuma jangan sampai apa yang kita buat ni orang kata saja-saja buat, mengisi masa lapang. Jangan sampai begitu je, tuan-tuan ni. Jadi kita tambah baik dengan apa yang disebut sebagai adab-adab tadi, supaya kita sampai kepada tahap apa yang disebut sebagai keredaan Allah, penerimaan di sisinya. Baru ni, tuan-tuan, kalau kita ambil contoh apa yang berlaku di Batang Kali kan, Batang Kali 16 hari bulan 12 yang lepas. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Operasi gerakan mencari dan menyelamat SAR tu sampai 9 hari, tuan-tuan, nak cari jenazah mayat tu. 31 orang yang terbunuh. 30 orang dah jumpa, seorang lagi tak jumpa. Biasanya benda last ni payah sikit, tuan-tuan kan? Tak, kita main ke apa, main puzzle ke apa, tuan-tuan. Hak last tu hak payah tu. Dia kalau senang takkan dia jadi last, tuan-tuan ni. Kalau senang dia jumpa awal lagi. Tapi hak jadi ngelas tu pasal dia susah. Dia susah. Jenazah budak lelaki umur 12 tahun. Hari ke-9, tuan-tuan. Kita tengok muka kawan-kawan kita pun, saya duk ikuti, tuan-tuan. Esro Awani lah apalah. Duk ikuti operasi SAR ni. Kita tengok macam mana penatnya kawan-kawan yang terlibat dengan operasi ni, tuan-tuan. 800 orang tenaga digunakan, tuan-tuan. Sila ganti. Anjing sebelah ekor, tuan-tuan. Anjing pengesan ni. 6 ekor bomba, 4 ekor PDRM, 1 ekor tentera, tuan-tuan. Rupanya anjing ni mahal harga, tuan-tuan. Ayah Ahmad tahu tak anjing pengesan tu berapa seekor? Kita ingat ke RM1, RM2, tuan-tuan, timbang kilo. Dah 400,000, tuan-tuan, seekor. Yang kita perasan tu, bomba minta peruntukan daripada kerajaan untuk tambah anjing baru. Sesuai dengan apa? Dengan keperluan semasa lah. 400,000. Rumah banglo tu, Keldonia tu, dekat dengan Ijuk tu. Seekor anjing 400,000. Pasal apa? Yang sampai tu bukan anjing tu saja, tuan-tuan. Sampai dengan bakat dan ilmu dia. Dilatih dulu di Amerika tu. Tapi kita baru tahu punya penat latih anjing. Pak mat kita buka sekolah beruk, tuan-tuan.
Tak maaf lah buka sekolah beruk kat mana? Di Kelantan tu. Terengganu pun ada. Sekolah beruk. Tengok dalam majalah 3, tengok dalam YouTube. Macam mana sekolah tu diajar beruk-beruk untuk kenal. Kelapa muda semua tuan-tuan. Ada seorang pengusaha tu mati baru ni kan. Dia gigit beruk peliharaan dia tu, beruk masuk sekolah je. Gigit tangan tuan dia, berlaku bleeding, mati tuan-tuan. Sebab dengan tu lah. Berlaku sebab di situ. Tapi anjing ni rupanya mahal, 400,000 tuan-tuan. Saya pun terkejut dengar. Allahu Akbar. Jadi keletihan tuan-tuan, putus asa tuan-tuan. Tapi nampak macam mana itu tugasan. Kemudian dunia, masyarakat luar duk tanya siang malam pagi petang. Apa perkembangan? Apa cerita baru hari ke-9? Last sekali apa yang berlaku tuan-tuan? Seorang di kalangan ramai-ramai itu. Penolong penguasa kanan bomba. Saya tak ingat nama dia tuan-tuan. Saya cuba cari fakta balik lepas tu. Dah tak jumpa dah. Dia timbul-timbus dengan maklumat lain tuan-tuan. Dalam majalah 3 pun bila dia buat dokumentari tentang tu. Pernah dibuat interview khas kepada yang berkenaan. Tapi lepas tu cari tak jumpa tuan-tuan. Mungkin cari tak habis lagi tuan-tuan. Jadi dia ni petang hari tu dia duduk tinang seorang-seorang. Dia cerita balik. Dia tinang seorang-seorang kat mana nak cari ni seorang ni. Budak umur 12 tahun lelaki ni. Ayah dia dah jumpa dah. Adik dia seorang dah jumpa dah. Waktu tu dia duduk andai-andaikan kedudukan ayah dia dengan adik dia ni. Kat sini jumpa. Dia duduk andai-andai tuan-tuan. Duduk acah-acah. Maka dia pergi ke satu tempat. Tebing tu tuan-tuan. Dia cuba perhati kat tebing tu. Takdir Allah dia nampak cairan hitam meleleh pada tebing tu tuan-tuan. Maka dia ambil dia sapu kat hidung dia, tak ada bau apa-apa. Tapi naluri dia rasa sesuatu, dia gali dengan tangan, makin jauh ke dalam makin banyak cairan tu, dan bila dia letak kat hidung lagi sekali, kali ni bau busuk, bau mayat tuan-tuan. Maka digali. Pada kedalaman 1.5 meter dijumpai sleeping bag dia. Bag tidur, dalam tu ada budak. Budak tu tidur dalam bag tidur tuan-tuan. Itulah keranda dia pada masa dia mati tuan-tuan. Jumpa. Jadi bila jumpa selesai. Operasi dia tamatkan. Masa-masa bergambar seronok tuan-tuan angkat. Peace. Pasal apa? Dah mayat terakhir dijumpai. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Bagaimana Allah lorongkan dia ni sebagai, kita kata apa, trouble shooter, sebagai penyelesai masalah, trouble shooter, abang kita ni. Dan kita tengok dia ni seperti lalu, hati kecil kita kata apa tahu, saya lah tuan-tuan tak tahulah bila tengok dia ni, ini jenis orang semayang punya, jenis orang semayang, jenis orang masjid surau tuan-tuan. Tengok dari sudut air muka dia. Maka Allah jadikan dia ni sebagai laluan kepada penyelesaian masalah. Itu yang saya nampak betapa besarnya apa yang disebut sebagai anugerah hikmah pada seseorang. Boleh faham tuan-tuan ni? Hikmah. Itulah tindakan yang tepat pada masa orang lain kebuntuan ni tuan-tuan ni. Jadi perkara ni kita angkat, kita hidupkan dalam kuliah kita supaya apa yang kita lalui, kita laksanakan ini, kita boleh tambah nilai pada masa ke semasa sehingga kita menjadi kesayangan Allah insya-Allah tuan-tuan. Kita sambung pada bacaan kitab bab sifat api neraka dan ahlinya, muka surat 79. Pada pintu ke-6 tempat orang Kristian Nasara bernama Sa'ir. Kemudian Jibril alaihissalam diam segan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi SAW bertanya. Jumpa kan tuan-tuan Jumpa tak muka surat 79 tu, tengah-tengah tu Kemudian Jibril alaihissalam diam segan pada Rasulullah SAW sehingga Nabi SAW bertanya, mengapa tidak engkau terangkan penduduk pintu ke-7? Jawab Jibril alaihissalam, dalamnya orang-orang yang berdosa besar dari umatmu yang sampai mati belum sempat bertaubat. Itu cerita dia tuan-tuan. Patutlah Jibril diam. Tak sanggup nak sebut tentang penghuni neraka yang ke-7. Neraka ke-7 tu apa dia tuan-tuan? Neraka Jahannam. Neraka yang paling ringan lah tuan-tuan. Neraka ke-7 tu neraka yang paling ringan, paling tinggi ke atas.
Dia makin tinggi, makin ringan, makin ke dalam, makin berat, tuan-tuan. Tapi Jahannam ini seringkali juga merujuk kepada neraka keseluruhan. Seringkali juga digunakan untuk menggambarkan neraka dengan perkataan Jahannam. Tapi secara lebih spesifik, dia merujuk pada neraka pintu yang ketujuh ke atas. Siapa penghuninya? Iaitulah umat Muhammad. Jadi bila sebut umat Muhammad, boleh tak jadi kita, tuan-tuan? Bolehlah jawab ni. Sebab kita umat Muhammad. Kat sinilah bila kita duk baca kitab, baca Quran, kita rasa berdebar perut, tuan-tuan. Sebab ada possibility, kemungkinan kita duduk pada perkara ini. Sebab tu akhlak dan adab kita bila kita baca Quran ke, kita baca riwayat-riwayat macam ni ke, bila sebut tentang neraka, apatah lagi merujuk kepada umat Muhammad, kita kata apa? Wal'iyazubillah. Minta berlindung daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Supaya hati kita hidup, tuan-tuan. Hati kita hidup. Yang pentingnya ialah tarbiyah ataupun adab ni, dia sentiasa melunakkan hati kita. Dan sentiasa menjadi kita ni terlalu hassas, jadi sensitif sangat pada apa yang disebut sebagai urusan akhirat. Tapi kalau kita buat dia jadi mengeraskan hati, menjadikan kita ni tak peka dan hilang sensitif pada urusan akhirat. Sedangkan bagi orang-orang yang bertakwa, kepalanya syarat dengan urusan kehidupan akhirat, tuan-tuan. Itu sebab adab-adab ni kalau kita pelihara, insya-Allah kita dibantu oleh Allah Ta'ala. Jadi umat kamu yang berdosa besar dan tidak bertaubat. Sebab tu tuan-tuan, sebahagian daripada ilmu yang wajib kita cari ialah ilmu untuk memahami dosa, mengenali dosa. Kitab yang oleh ulama kita karang cantik, Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaihi, Al-Kabair namanya, kitab dosa-dosa besar. Disusun dalam tu 70 senarai dosa besar, tuan-tuan, berdasarkan ijtihad aliran Ibn Taymiyah rahmatullahi alaihi, tuan-tuan. Ini berdasarkan ijtihad kumpulan ini, maka diletak disusun 70 dosa besar. Kenapa kita perlu tahu dosa besar? Kerana kita tak nak terlibat. Kita tak nak disebabkan dosa ni lah sangkut pada kehidupan akhirat. Adapun lawan dosa besar, dosa kecil, yang ni tuan-tuan, kita tak sedar pun ada dia punya cara dosa ni hilang. Dosa kecil ni, selain daripada senarai 70, semuanya dosa kecil. Mudah cerita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah dia sebut dosa kecil ni adalah dosa yang tidak disebut ancamannya dalam Quran, yang tidak didatangkan dia punya bentuk pembalasannya dalam Quran, yang tidak diingatkan supaya kita jaga-jaga berhati-hati dalam Quran, dalam sunnah, tuan-tuan. Jadi itu jatuh pada dosa kecil, tuan-tuan. Dosa kecil. Jadi dosa kecil baik kat situ, bukan nak kata dosa tu baik, tapi baik kat situ ialah bila kita buat kebaikan, dosa kecil ni dia hilang, dia jatuh. Dia berguguran. Antara cara untuk menghapuskan dosa kecil apa dia, tuan-tuan? Ibadah kita buat. Sebab setiap ibadah tu dia ada maqasid, ada tujuan untuk menyuci tubuh badan kita daripada dosa. Solat ke, zakat ke, puasa ke, setiap ibadah tu dia berfungsi belaka. Terutama sekali solat lah. Terutama sekali solat. Sebab tu bila kita faham kat sini, kita akan nampak bahawa Allah tu cukup baik dengan kita, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Kerana Allah dia paksa kita cuci diri kita dalam keadaan kita tak sedar. Benda tu boleh membantu kita pada kehidupan akhirat. Apa konsep paksaan tu, tuan-tuan? Pada urusan ibadah, khususnya solat. Pengalaman saya sharing sikit, tuan-tuan, ataupun ada sama dengan saya juga. Kita kerja dengan majikan, tuan-tuan. Dalam konteks saya di Unisen. Kadang-kadang kita ni dapat nama arahan untuk pergi ke sana, pergi ke sini. Ada program itu, seminar ini, bengkel yang sana, tuan-tuan, forum itu. Kena ikut, tuan-tuan. Kena ikut. Kita ni sami'na wa ta'na lah. Tak reti kita nak melawan, tuan-tuan. Nah, kita pun sami'na wa ta'na. Tahu-tahu waktu isi borang SKT esok, hujung tahun esok, rupa-rupanya benda yang kita pergi itu sebenarnya menyempurnakan atau menyelesaikan tuntutan SKT kita. Kita tak perasan, tuan-tuan. Rupanya
Ketua-ketua kita ni dah rancang benda tu. Oh, untuk peruntukan ni, peruntukan bengkel dan seminar, kena ada 2 peruntukan ni. Kena ada 2 program yang perlu diisi. Maka dia rancang untuk kita buat 2 program wajib. Kita tak tahu tu dah. Kita ikut je lah. Tahu-tahu selesai SKT hujung tahun tuan-tuan. Selesai, alhamdulillah. Tak berhutang dengan majikan. Dah. Sama kita dengan Allah Ta'ala. Jumpa Tuhan, tahu-tahu ibadah yang selama ini mengomel juga kita tuan-tuan, menderam juga. Maklum je lah tuan-tuan tahu-tahu ibadah tu yang menyelamat kita, yang menyelesaikan banyak masalah dan juga musibah kita di akhirat. Khususnya ibadah solat lah tuan-tuan. Kita selalu duk bincang bab solat. Besarnya fadilat solat untuk menghancur luluhkan dosa ni tuan-tuan. Nabi SAW andaikan solat ni macam mandi air sungai. Mandi sungai. Kemudian sungai tu duduk mana tuan-tuan? Bibabi ahadikum, duduk di pintu rumah kamu. Buka-buka pintu sungai terus tuan-tuan. Kita zaman muda dulu nak pergi ke sungai, kena kampul dulu tuan-tuan. Cukup rombongan Makcik Timah bagi makcik apa? Rombongan apa nak pergi ke Langkawi tu? Makcik Kiah. Kena cukup rombongan Makcik Kiah dulu. Pasal takut nak sampai ke sungai tu. Ada tempat momok, ada tempat mambang, ada. Tapi nak juga pergi. Lagi sekali, pakatlah tuan-tuan. Seorang tak jadi nak ikut, dah habis tergendala habis orang lain. Pasal apa? Hak tak ikut tu hak paling berani. Tapi ni tak tuan-tuan. Buka-buka pintu terus sungai. Pas nak terjun berapa lama, nak duduk berapa lama, loh gilah tuan-tuan. Itulah dia gambaran macam mana tuan-tuan ibadah salat. Pas dah lah dia duduk depan pintu rumah. Mandi pula bukan sekali, 5 kali sehari. Sebab tu dalam hadis sahih tu Nabi SAW sebut, fahal baqiya min adranihi min syai', maka apakah masih ada lagi daki-daki pada tubuh badan kamu kalau kamu mandi 5 kali sehari pada sungai di depan pintu rumah kamu? Boleh faham tak tuan-tuan? Ini fadilat solat. Malah kita semua belajar bab solat ni, dia bukan sekadar solat saja menghancur luluhkan maksiat. Sebelum tu lagi apa dia tuan-tuan? Wudu. Ini luar biasa tuan-tuan. Solat kada wajib dikombinasikan dengan wudu. Wudu tu pun fadilatnya sebagai pencerah gharratun muhajjilin di akhirat kelak tuan-tuan, sebagai pencerah muka kita besok sampai orang-orang daripada kaum lain bila tengok kita ni tuan-tuan, ka'annahum anbiya'un kulluhum, dia kata puak-puak ni siapa ni? Nampak macam puak-puak Nabi belaka ni. Pasal apa? Rupa paras kita segak bergaya. Pasal apa tuan-tuan? Gurrah muhajjalin yang ada pada muka kita, ambilan wuduk kita yang sempurna. Boleh faham tuan-tuan ni? Jadi dari situ pun sudah ada kelebihan untuk menghancurkan dosa yang ada pada kita. Sedangkan dosa kecil ni dia melekat pada kita setiap saat tuan-tuan. Bukan setiap jam, setiap hari, minggu, bulan. Tidak. Setiap saat. Apa contoh tuan-tuan? Apa yang kita maksudkan dosa kecil ni melekat setiap saat? Dosa kecil, dosa ni dia akan berlaku apabila kita lupa pada Tuhan. Lupa Tuhan, terus dosa tuan-tuan. Sedangkan macam mana kita nak lupa pada Tuhan? Sedangkan setiap saat tu, dia punya nikmat dan juga kelebihan yang Allah hantar kepada kita tak habis-habis. Sebagai contoh tuan-tuan, nikmat pada tubuh badan kita. Jantung kita pernah tak berhenti walaupun satu saat? Tak pernah berhenti tuan-tuan, walaupun kita tidur. Berapa lama dah kita hidup? 60 tahun. 60 darat dengan 365 hari, darat dengan 60, darat dengan 24 jam, darat dengan 60 minit, darat dengan 60 saat. Cuba bayangkan berapa ribu juta saat tuan-tuan kita sudah nikmati kelebihan jantung kita yang berdenyut. Pompak, 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 pompak. Yang Datuk Ismail Kamus duk sebut tu. Apa ni? Kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia berjalan. Dia berhenti, kita jalan. Apa dia tu? Jantung. Tak? Jantung. dia berhenti, kita jalan. Allah, nak ceritanya tak pernah dia berhenti sepanjang kita hidup 60-70 tahun tuan-tuan.
berapa lama kita duk, berapa banyak syukur kita luahkan tuan-tuan. Kat situ saja pun kita nampak kecuaian dan kelemahan kita. Nabi SAW lain tuan-tuan. Nabi kata, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Dua mata aku tidur, tapi jantung aku hidup. Hidup. Berzikir, syukur pada Allah Ta'ala. Tapi kita, memang Allah Ta'ala takdirkan begitu sebagai satu bentuk ujian. Yang penting ialah kita teruskan. Bagaimana amalan untuk menghapuskan dosa kecil tadi, ialah dengan kita melaksanakan ibadah tuntutan dan juga apa-apa kebaikan tuan-tuan. Tapi bila pergi pada dosa besar, dia perlu taubat secara khusus. Dosa besar. Dia tak boleh pakai serkap jarang, pakai tembak secara peluru penabur. Tak boleh tuan-tuan. Contoh, kita beristighfar pada satu-satu dosa. Biasanya bila kita istighfar, kita buat secara peluru penabur tadi. Kita lepaskan, tak ada fokus pada mana-mana. Tuan-tuan, sebab itu kesalahan yang sama kita ulang balik. Dan kerana istighfar kita tu hanya sekadar peluru penabur. Kenalah, tak kena kita ulang balik. Gitulah. Sedangkan urusan dosa besar ni dia kena fokus. Dia kena ikut syarat taubat. Lepas ni ada perbincangan taubat tuan-tuan ni. Dia kena ikut syarat taubat. Iaitulah tinggal benda salah tu, nyesal pada benda salah tu, dan taubat lahum takkan ulang balik benda salah tu. Kalau melibatkan sesama anak Adam, tambah syarat keempat. Ulangkan balik. Minta redha, minta maaf daripada seumpamanya diri. Itu syarat keempat tuan-tuan pada masalah sesama anak Adam. Jadi fokus pada kesalahan-kesalahan yang melibatkan 70 perkara dosa besar. Sebab itu dalam matan hadis ni disebut bagaimana dosa besar inilah yang menyebabkan masalah umat Muhammad ini sampai terperangkap dalam neraka, walaupun neraka yang ketujuh, wal'iyadzubillah. Maka Nabi SAW jatuh pingsan ketika mendengar keterangan itu, sehingga Jibril AS meletakkan kepala Nabi SAW di pangkuan Jibril sehingga sedar kembali. Dan ketika sudah sedar, Nabi SAW bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauanku dan sangat besar kesedihanku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jawab baginda, "Ya, iaitu orang yang berdosa besar dari umatmu." Sekali lagi tuan-tuan, kita angkatkan kewajipan kita untuk menilai dosa-dosa yang berlaku pada diri kita. Orang Islam ni sentiasa duk fikir, melihat tentang dosa tu seumpama gunung hak sedang dalam proses nak menimpa atas kepala dia. Yara zambahu kal jabalin waqi'un ala ra'si. Dia melihat dosa dia ni macam gunung hak nak jatuh. Tuan-tuan tengok dalam YouTube tuan-tuan. Macam mana gunung jatuh. Runtuhan daripada atas tuan-tuan. Kenderaan lalu kat bawah. Ya Rabbi, ada hak jauh ni dia ambil gambar secara amatur tuan-tuan. Tapi berlaku di luar lah. Tak silap saya di China mana tuan-tuan. Ni tanah runtuh daripada atas dengan sebesar-besar batu bergolek sampai ke bawah tuan-tuan. Menghompak mana hak tak sempat lari. Bagaimana musibah dahsyat berlaku pada runtuhan. Sebab tu runtuhan benda daripada atas ni sebahagian daripada kita kata apa? Daripada musibah kematian yang kita diminta oleh Nabi SAW untuk doa. Jangan sampai kita mati secara al-hadam. Al-hadam ni runtuhan dari benda atas. Runtuhan atas. Lepas tu kering jatuh, timpa direct pada orang hak di bawah. Suami isteri hak duduk dalam kereta kelisar tuan-tuan. Ketika melintas di sebelah setia alam itu hari kan. Kebetulan kering jatuh tuan-tuan. Kemudian baru ni kan apa yang jatuh daripada tingkat 27 apa tuan-tuan? Dia punya scaffolding ke apa? Alat pembinaan. Jatuh ke bawah. Nasib baik tuan dia tak ada. Tuan dia tengah duduk urusan di kedai tuan-tuan. Dia parking kereta Vios kat bawah. Habis. Vios tu. Itu nak cerita penangan. Runtuhan satu benda. Maka orang mukmin dia bayangkan dosa dia tu macam runtuhan tu. Krek dah jatuh. Pasal apa tuan-tuan? Pasal mati tak tahu bila. Pagi, petang, siang, malam. Bila masa?
Alangkah seriaunya kalau mati dalam keadaan dosa tu tak habis, dilepaskan. Dosa dengan siapa tu? Dengan anak Adam lah biasanya, tuan-tuan. Sebab dosa dengan anak Adam ni dia lain sikit, tuan-tuan. Dia masuk dalam kategori sombong. Tuan-tuan, ada orang dia tahu dia ada masalah dengan si A. Dia tahu A tak puas hati dengan dia. A teraniaya akibat perbuatan tangan dia, tuan-tuan. Tapi nak pergi ke A, nak cium tangan dia, nak minta maaf deh. Dia kata, ambo rela tunggu akhirat, dia kata. Tunggu di akhirat, dia kata. Ya Rabbi, pasal apa? Pasal dia ni somebody. Dia orang atas. Tu orang bawah. Takkanlah dia nak pergi minta maaf kepada orang bawah. Taklukan dia, tuan-tuan, pimpinan dia. Akhirnya dia sanggup bawa mati. Perhitungan tu di akhirat. Oh ya Allah. Sangka dia mati-mati ni senang ke apa? Sangka di akhirat ni boleh kenyit-kenyit mata, boleh flying love, gitu je, tuan-tuan. Ini akhirat, tuan-tuan. Setiap satu masalah membebankan kita. Kita bimbang masalah satu tu menyebab kepada terkandasnya pada urusan lain. Saya ingat ada satu, tuan-tuan, pengetua daripada Pahang. Ingat kisah dia. Saat-saat akhir dia dah pencen, saat-saat akhir dia keuzuran, tuan-tuan. Dia menangis selalu. Pasal apa, tuan-tuan? Dia bukan pengetua, dia pegawai Kementerian Pendidikan. Dia menangis selalu sebab dia teringat ada benda yang dia rasa tak lepas dia buat pada staf dia. Barangkali tahun 80-90-an kan dulu, tuan-tuan, selalu kan guru-guru ni dia tolak ke sana, dia tolak ke sini. Posting ke pulau, letak macam-macam. Kita pun faham keadaan ketika itu. Bulu tembeling nanti. Nangis dia, tuan, saat-saat akhir. Asal dia sebut tentang benda hak dia pernah buat. Jadi ini benda yang merisaukan kita pada akhirat, iaitulah pada jagaan dosa. Jagaan dosa. Manakala orang-orang yang tak peduli dengan dosa ni adalah orang-orang munafik yang Nabi SAW kata seumpama lalat yang terbang di hujung hidung, dia hanya dihembus begitu saja untuk menghalau lalat tadi. Dia tak rasa pun bahaya pada dirinya. Itu sifat munafik yang ada dalam diri, tuan-tuan ni. Kemudian Nabi SAW menangis. Jibril alaihissalam juga menangis. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, rumah baginda, dan tidak keluar kecuali untuk solat. Kemudian kembali dan tidak berbicara dengan sesiapa. Dan apabila solat selalu menangis dan minta kepada Allah Ta'ala. Dan pada hari yang ketiga datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ke rumah Nabi SAW mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Apakah dapat bertemu kepada Nabi SAW? Maka tidak ada yang menjawabnya. Sehingga dia menepi, maknanya dia berlalu untuk menangis. Kemudian Umar datang kembali. Datang pula Umar selepas itu. Assalamualaikum ya ahla baitir rahmah. Apakah dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh tak saya bertemu dengan Nabi? Dan ketika tidak mendapat jawapan, dia pun menepi dan menangis. Bila tak ada sahutan, maka dia berlalulah. Dia bergerak keluar dalam keadaan menangis. Kemudian datang pula Salman Al-Farisi, seorang di kalangan sahabat yang rapat dengan Nabi, termasuk dalam kalangan ahli sufah. Dan berdiri di muka pintu sambil mengucapkan Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Wahai penghuni rumah yang penuh dengan kasih sayang. Apakah dapat bertemu dengan junjunganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ketika tidak mendapat jawapan, dia menangis sehingga jatuh dan bangun. Sehingga sampai ke rumah Fatimah radhiyallahu anha, dari muka pintunya dia mengucapkan Assalamualaikum wahai puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan itu Ali radhiyallahu anhu tidak ada. Waktu tu Sayyidina Ali tak ada, iaitulah suami Fatimah. Maka disembang di luar rumah, di pintu saja, tuan-tuan. Lalu bertanya, hai puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah telah beberapa hari tidak keluar kecuali untuk salat dan tidak bercakap kepada orang juga.
juga tidak mengizinkan orang-orang bertemu dengannya. Maka segeralah Fatimah radhiyallahu anha memakai baju yang panjang, maknanya baju yang sesuai lah, pakaian yang sesuai, dan pergi sehingga sampai di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri salam sambil berkata, "Saya Fatimah ya Rasulullah." Sedang Rasulullah SAW bersujud sambil menangis. Maka mengangkat kepala baginda dan bertanya, "Mengapakah kesayanganku? Ada apa kesayanganku? Bukakan pintu untuknya." Maka masuklah Fatimah, dan ketika melihat Nabi SAW menangis, menangislah dia. Kerana melihat Nabi SAW pucat sebab mukanya, kerana banyak menangis dan sangat sedih. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang menimpa kamu?" Baik ayat ni, yang menimpa padamu. Jawabnya, "Jibril datang kepadaku dan menerangkan sifat-sifat neraka Jahannam. Lalu menerangkan bahawa bahagian yang teratas daripadanya untuk umatku yang berbuat dosa-dosa besar. Maka itulah yang menyebabkan tangis dan duka citaku." Beliau bertanya lagi, itulah Fatimah, "Ya Rasulullah, bagaimana cara masuk ke neraka Jahannam itu?" Jawab baginda, "Digiring oleh malaikat ke neraka, tanpa dihitamkan muka, juga tidak biru mata mereka, dan tidak ditutup mulut mereka, dan tidak digandingkan dengan syaitan, bahkan tidak dibelenggu atau dirantai." Itu dia tuan-tuan, waktu heret ke neraka Jahannam, masih ada lagi keistimewaan yang Allah Ta'ala beri lagi kepada umat Nabi SAW. Iaitulah tidak dilayan sebegitu ketat sebagaimana layanan musuh-musuh Allah yang lain, tuan-tuan. Sebab di antara umat Nabi SAW ini, mereka masih lagi ada iman, tuan-tuan. Ada di antara mereka hanya tidak cukup modal nak masuk syurga, kan? Ada kes-kes yang menyebabkan mereka terhalang kepada syurga. Tapi dari sudut iman ada dalam diri, tuan-tuan. Sebab itu mereka dilayan istimewa berbanding dengan musuh-musuh Allah yang lain. Antaranya apa, tuan-tuan? Muka tidak dihitamkan, sedangkan yang lain dihitamkan. Mata tidak dibirukan. Mata biru ni, tuan-tuan, dikaitkan dengan kesedihan yang amat sangat berlaku menyebabkan mata biru. Sampai ada yang gambarkan mata biru ni sebagai tanda kepada simbolik kepada mata buta. Macam-macam pandangan di situ, tuan-tuan. Tapi dikaitkan dengan warna biru di situ, tuan-tuan. Ada kajian dibuat pada warna-warna mata ni, tuan-tuan. Jadi kat sini kita faham mata biru ni gambaran kepada mata buta, gambaran kepada kesedihan yang amat dahsyat, tuan-tuan. Bukan bermakna mereka dimasuk dalam syurga, dalam neraka tu tidak sedih, tidak begitu. Tapi barangkali kita ambil syarahan yang pertama tu, iaitulah mata mereka tidak dibutakan ketika itu, dan mulut pula tidak ditutup. Kemudian tidak pula anak telefon ni dan tidak pula digandingkan dengan syaitan. Maksud syaitan di sini ialah korin kita lah, tuan-tuan. Korin yang datang bersama dengan kita serentak dengan lahir kita. Bahkan tidak dibelenggu atau dirantai. Itu istimewa. Sedangkan ahli-ahli neraka yang lain, gullu, ikat leher, tangan, summa fi silsilati zar'uha sab'una zira'an fasluku. Kemudian kamu belik dia dalam rantai yang 70 hasta panjang, tuan-tuan. Ikat dia dengan rantai itu. Itu perintah Allah kepada ahli neraka, tuan-tuan. Diikat leher, diikat tangan, dirantai kaki, dibelik tubuh badan ni, tuan-tuan. Dengan rantai-rantai belenggu. Tapi umat Muhammad SAW ada lagi keistimewaan kat situ, tuan-tuan. Kita pun satu hal juga, kita duk bincang. Dah jadi ahli neraka, istimewa lagi. Dah ahli neraka tu neraka lah. Kenapa duk sebut istimewa lagi, tuan-tuan? Istimewa tu bila diandaikan, dibandingkan dengan kumpulan lain, tuan-tuan. Kumpulan lain yang lagi teruk keadaannya. Cuma kita bimbang lah sebahagian daripada orang ni bila dengar macam tu, oh tak apalah ustaz, masih ada istimewa lagi tu. Dah bankrupt dah berniaga, tapi dia kata okey lagi lah. Okey apa bankrupt dah.
Allahu Akbar. Ini semua apa lagi dah masuk neraka, tuan-tuan. Ditanya pula, lalu bagaimana cara malaikat menuntun mereka? Jawabnya, adapun kaum lelaki ditarik jangguknya, sedang yang perempuan ditarik rambutnya. Tuan-tuan, nampak tak macam mana cara dia? Lelaki dia ditarik pada jangguk, perempuan ditarik pada rambut. Nampak tak macam mana gambaran orang ni hilang dia punya kehormatan diri, maruah. Tidak dijaga lagi, tuan-tuan. Disentap, dihenyok, dihela, direntak, tuan-tuan. Tak ada nilai penghormatan dan kemuliaan. Sedangkan kita ni, setiap kita ni ada human dignity, orang panggil. Human dignity. Karamatul insan. Kemuliaan pada diri kita. Antara nilai kemuliaan pada diri kita ni, tuan-tuan, maruah diri kita lah. Kita tak nak kita diherdik. Kita tak nak pun kita dijeling dengan pandangan salah. Kita berjalan, tiba-tiba orang tengok kita dengan pandangan menjeling. Macam mana perasaan kita? Malah kita sendiri, kalau orang tak menegur kita pun kita terasa lain. Pertama kalau rambut putih macam kita. Lagi kuat sensitif dah tak? Hakim kita berumur ni lagi kita sensitif. Tengok orang-orang tak paling kita. Tengok orang tak senyum kat kita. Lagi sensitif. Sebab kita ada karamatul insan. Ada karamat. Ada dignity dia kat situ. Kehormatan kita. Kedaulatan kita. Maruah kita. Tiba-tiba di akhirat tak ada benda-benda itu, tuan-tuan. Bagi ahli neraka. Tapi bagi ahli syurga, kita baca kisah. Wah, mereka diangkat, dilambung, diarak, dipesta-pestakan. Itu berbeza, tuan-tuan. Nak pilih yang mana? Tanya iman masing-masing. Kan bila kita belajar, kita nampak perbezaan cukup besar antara dua kumpulan ini. Maka berapa ramai dari orang-orang tua dari umatku yang mengeluh ketika diseret ke neraka. Alangkah tua dan lemahku, demikian pula yang muda. Wahai kemudaanku dan bagus rupaku. Maknanya muda ke, tampan muka ke, tak ada nilai lagi dah. Pasal dia heret, dia setap sebagai rupa. Dia belenggu, dia tarik pula dengan rantai-rantai, tuan-tuan. Sedang wanita mengeluh, wahai alangkah maluku, sehingga dibawa ke malaikat Malik. Perempuan ni malulah, keaibanlah, tuan-tuan. Itu yang diungkit-ungkit besok, malulah. Dengan keadaan begitu dibawa ke neraka. Hingga dibawa kepada malaikat Malik. Dan ketika telah dilihat oleh malaikat Malik, itulah ketua malaikat neraka, lalu bertanya, siapakah mereka itu? Maka tidak pernah saya dapatkan orang yang akan terseksa seperti orang-orang ini. Muka mereka tidak hitam, matanya tidak biru, mulutnya tidak tertutup, juga tidak diikat bersama syaitannya, dan tidak boleh dibelenggu atau dirantai leher mereka. Jadi siapa mereka ni? Nampak istimewa dia orang ni. Jawab malaikat Zabaniyah yang lain, demikianlah kami diperintah membawa orang-orang ni kepadamu sedemikian rupa. Lalu ditanya oleh Malik, siapakah kamu wahai orang-orang yang celaka? Dalam lain riwayat, ketika mereka digiring oleh malaikat, selalu mereka memanggil. Ketika digiring tu, dalam perjalanan nak masuk ke neraka, umat Muhammad ni duk sebut, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Tetapi setelah melihat malaikat Malik, lupa akan nama Muhammad SAW kerana dahsyatnya Malik ni, tuan-tuan. Dahsyatnya. Yalah, ketua neraka, tuan-tuan. Kita tengok polis trafik pun serenyau. Ada, tuan-tuan, ahli keluarga kita hak kerja dengan hak keras-keras sikit, tuan-tuan. Satu ketika tu Arab Saudi dia dedahkan muka pemancung Algojo dia, tuan. Dia kerja dia tukang pancung kepala. Pasal apa dia dedahkan muka? Sebab dia nak penceng dah, tuan-tuan. Tengah duk cari orang-orang lain untuk ganti tugas sebagai Algojo. Bila buka muka dedah, tuan-tuan, Allah, kita nampak air muka dia memang keras, tuan-tuan. Air muka keras. Bukan air muka lembut punya. Pasal apa? Kerja nak kerak leher orang. Saya, antara kelemahan saya, tuan-tuan, saya tak boleh sembelih ayam.
Pasal apa? Tak boleh. Kesian tengok. Makan ayam boleh. Bagilah berapa banyak. Boleh makan. Sembelih ayam tak boleh, tuan-tuan. Tu tak boleh. Lembut. Tak tahu. Lembut ke lembek? Lembek hati. Kesian. Malik dia tak ada rupa lembek tu. Apa dalam Quran dia sebut tu macam mana? Macam mana? La ya'sunallaha ma amarahum wa hum yaf'alun. Macam mana Ustaz? Shidadun ghilazun la ya'sunallaha ma amarahum wa hum yaf'alun. Shidad, keras. Ghilaz, pejal hati dia, tuan-tuan. Hang menangislah depan dia macam mana pun. Dia jelir baliklah, kita kata tak? Dia buat dek, tuan-tuan. Ghilaz, keras hati. Tuan-tuan, kalau berurusan dengan polis, saya sekali tuan-tuan pergi ke balai polis trafik bandar, ada nak buat laporan kemalangan berlaku di Lembah Pantai dulu, tuan-tuan. Jumpa dengan bahagian kawalan tu. Saja kita ustaz, tuan-tuan. Apa lagi tunjuk gaya ustaz lah. Assalamualaikum bang. Dia jawab dengan apa, tuan-tuan? Dia herdik saya. Ya Allah, kali pertama, tuan-tuan. Baru saya faham bukan semua orang boleh berurusan dengan cara yang sama. Standardnya berlainan. Tengok dia punya keadaan tempat. Kat situ kita faham. Tak apa. Cik abang kita ni memang kasar pasal dunia dia dunia penjenayah. Dunia dia dunia maksiat, tuan-tuan. Perlu keras hati, perlu tegas, tuan-tuan. Kita cuba neutralkan serabut kita, tuan-tuan. Jadi begitulah gambaran pada neraka. Tak kala neraka malaikatnya tersenyum, malaikatnya muka dia manis-manis. Tidak, tuan-tuan. Ini neraka. Siapakah kamu wahai orang-orang yang celaka? Dalam lain riwayat ketika mereka digiringkan, mereka lupa nama Muhammad SAW kerana hebatnya Malik. Lalu ditanya, siapakah kamu? Jawab mereka, kita ada masa 7 minit lagi, tuan-tuan. Kita habis ke 10. Jawab mereka, kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Malik bertanya, tidakkah telah ada larangan dalam Al-Quran dari maksiat terhadap Allah Ta'ala, dan ketika telah berada di tepi Jahannam dan diserahkan kepada malaikat Zabaniyah, mereka berkata, hai Malik, izinkan saya menangis. Ini, tuan-tuan. Jadi bila dengar macam tu, Malik dia pulangkan balik paku buah keras. Hang ni kan umat Muhammad. Hang ada kalam Allah bersama dengan. Kenapa hang tak mengambil faedah pada larangan-larangan ancaman Allah dalam Quran? Bukankah Quran dah sebut larangan untuk menjauhi maksiat dan kemungkaran? Tapi kenapa kamu redah juga? Waktu tu hari penyesalan, tuan-tuan. Jadi itulah yang berlaku pada gambaran matan hadis ni. Lantas diserahkan kepada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni apa? Malaikat neraka lah. Ketuanya Malik, yang lain-lain tu disebut sebagai Zabaniyah, tuan-tuan. Sebagian ulama kata bilangannya adalah 19. Alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat Zabaniyah. Wallahu a'lam. Mereka berkata, hai Malik, izinkan saya menangis. Maka diizinkan, lalu mereka menangis sampai habis air mata, kemudian menangis dengan darah. Tu dia. Baru nak menangis, tuan-tuan. Bila masa baru nak menangis? Ketika dah hakul yakin. Kita sebut tadi, nampak tak, tuan-tuan? Kita sebut bab-bab yakin, bab-bab tauhid ni. Jangan sampai kita tunggu saat hakul yakin, baru kita nak baiki itu, baru kita nak buat ini, tuan-tuan. Tidak, orang Islam tidak begitu. Orang Islam dia ambil ilmu yakin, ainul yakin, jangan sampai hakul yakin. Inilah realiti yang berlaku. Matan yang kita baca, waktu tu baru mereka minta untuk menangis. Sedangkan menangis tu sebenarnya di dunia, bukan di akhirat. Kalau menangis di dunia, itu keuntungan. Tapi kalau menangis akhirat, itu kecelakaan. Boleh faham, tuan-tuan? Dan memang posisi Muslim dengan kafir ini sentiasa berbeza. Sentiasa songsangan. Dunia, mukmin dia menangis. Kafir bergembira. Akhirat, kafir pula menangis, kita pula bergembira. Dunia, mukmin sabar. Kafir menikmati. Akhirat, mukmin menikmati. Kafir sabar.
Hafiz sabar, tuan-tuan. Dia usahakan untuk sabar. Kita dah jumpa riwayat tu kan. Minta izin daripada mereka berbincang macam mana kita nak lepas dahsyatnya neraka. Lantas mereka bermesyuarat ni sambil-sambil api duk mamah ni, berlenggu tangan kaki semua, bermesyuarat. Weh, lagu mana kita nak buat ni? Fikirkanlah sikit, takkanlah kita nak bertahan. Akhirnya ada di antara mereka yang cadangkan, kita sabar. Pasal apa sabar? Sebab sabar ni rahsia kejayaan. Ingat ada kawan-kawan kita yang duduk seberang tu dalam syurga tu. Sebab apa mereka jadi seronok hari ni? Sebab mereka dunia dulu sabar. Bila sabar, mereka dah seronok sekarang syurga. Jom kita sabar. Kok habis sabar ni, kita jadi terlepas daripada azab. Lantas mereka bersabar. Bersabar pada azab. Apa maksud bersabar pada azab? Azab datang, tahan. Sabar tu maknanya tahan. Al-imsak, tahan. Tapi sampai bila nak sabar, tuan-tuan? Akhirnya terlepas juga. Itu yang disebut dalam surah Az-Zukhruf. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama je kita ni, kita sabar ke, kita menggeletar sakit ke, sama je. Tak boleh nak lepaskan diri. Itu kesilapan besar cara fikir dan cara bertindak orang kafir. Boleh faham, tuan-tuan? Dan sekali lagi kita ulang, cara berfikir dan cara bertindak orang Islam dengan orang kafir berbeza. Di dunia, orang kafir, mereka seronok menikmati. Kita orang Islam, kita menangis, kita bersabar. Kerana situasi itu berubah bila kita berada di akhirat kelak. Tiba-tiba di akhirat, orang kafir baru nak buat apa yang kita buat di dunia. Sudah terlambat. Boleh faham, tuan-tuan ni? Kita berhenti. Lambat dah. Kita berhenti kat sini lah, tuan-tuan ni. 2 minit lagi. Berhenti sini lah Berhenti kat mana Ustaz nampak kan kat mana kita berhenti tadi kan? Mana tadi? Tempat menangis tu kan? Hai Malik, izinkan saya menangis. Maka diizinkan, lalu mereka menangis sampai habis air mata, kemudian menangis dengan darah sehingga berkata Malik. Wallahu alam. Sampai ke situ lah InsyaAllah. Ada sahabat-sahabat nak tambah? Ustaz, sila Ustaz, nak tambah apa-apa Ustaz? Ustaz Hasbi, Ustaz kita, Ustaz ongoing ni, dalam proses ni, sila. Ustaz Harun, apa? Majid, ada apa-apa? Nak tambah sikit lagi apa? Takut saya ada tersilap sebut apa-apa, tergelincir perkataan, sabkul lisan ke apa. Beritahu tuan-tuan ni. Alhamdulillah bila bercakap ni kadang tak sedar faktanya, kadang tercicir macam-macam cerita tuan-tuan ni. Tak ada Haji Mat, ada apa-apa Haji Mat? Okey. Kita akhirkan atas tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi